على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah ya, pertama-tama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya ya kita dikurniakan dengan nikmat umur yang panjang dan juga kesihatan yang baik, dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersiaran untuk kita meneruskan perkongsian kita berkaitan dengan ejaan Jawi Baharu, yang mana pada kali ini saya akan berkongsi ya dengan semua anak-anak murid saya dan juga kepada semua yang mengikuti program ini yang berkaitan dengan padanan huruf Hamzah. Ramai antara murid-murid kita bertanya, dia kata, Ustaz selalu cakap kalau padanan huruf A untuk alif, B untuk ba dan sebagainya lah. Tapi saya cari-cari, Pak Hamzah ni ada dalam tulisan Jawi tapi padanan dia macam tak ada. Sebenarnya ada ke tak ada? Kalau ada, hurufnya apa? Kalau tak ada, kenapa dia boleh ditulis? Kalau dia boleh ditulis, macam mana kita nak tahu dia tu boleh ditulis atau tidak? Rupa-rupanya ya, dalam Jawi ni berkaitan dengan huruf Hamzah ni, dia ada dalam satu tajuk dalam mata pelajaran Jawi ni untuk silibus tahun 3, tajuk yang terakhir, iaitu tajuk yang ke-6. Ya, kalau anda kata ada buku teks tahun 3, di situ ada satu tajuk, nama dia ialah diftong. Diftong. Apa itu diftong? Diftong. Apa itu diftong? Siapa tahu diftong tu apa? Kita cuma tahu diftong tu, ya diftong lah. Diftong tu sebenarnya adalah gabungan dua huruf vokal. Semua orang tahu kan vokal tu ada berapa? Ada 5 kan huruf vokal. A, E, I, O, U. Bunyi ayam kok kok kok. Dan teruskanlah. Habiskanlah. Ya. Jadi dia vokal ini adalah gabungan dua diftong ni adalah gabungan dua huruf vokal yang membentuk satu geluncuran. Geluncuran. Apa itu geluncuran? Geluncuran tu macam mana? Geluncuran tu antara huruf vokal dua tadi tu, dia ini sebelah-sebelah lah. Seiring lah. Dia sebelah-sebelah. Kalau kita belajar tajwid tu, dia kata berhimpun dalam satu kalimah kan. Ini dia dalam satu perkataan tu dia bersebelah-sebelah. Contohnya macam A dengan I, A dengan U, ya, O dengan I dan sebagainya lah. Baik. Geluncuran. Sebenarnya dalam Jawi ni ya, kalau kita nak tahu, selain daripada geluncuran ni, dia ada nama lain tau. Namanya apa? Geluncuran ni makna dia tergeluncur lah. Menggeluncur. Menggeluncur. Kalau bahasa Jerman dia kata apa? Kepelosot. Jadi kalau geluncuran tu maknanya pelosotan. Dia punya translate lah. Pelosotan. Dia kalau tergelincir, nama dia gelinciran kan. Gelinciran tu tergelincir kan. Kalau Jermannya cakap, itu namanya ialah kepleset. Pleset tu kalau kita letakkan imbuhan jadi apa? Ia jadi pelesetan. Ya, pelosotan dan pelesetan. Ya, apalah ustaz ni jawabannya lah, kok ada setan-setan semua ni. Tak adalah ya, itu just cuma nak bagi tahu je lah ya. Tapi kita nak belajar Jawi ni, bukan belajar Jawa ya. Okey. Baik, ramai di antara kita dia keliru sebenarnya. Dalam ejaan-ejaan ni ramai yang bertanya, dia kata, Ustaz, kalau kita nak eja Edis Ustaz, ada Hamzah ke tak ada Hamzah tu? Alif, Ya, Dal, Yasin tu ada Hamzah ke tak ada sebelah alif tu? Sama ada Hamzah tu kat sebelah ke, Hamzah tu dekat atas ke, Hamzah tu dekat
dekat mana-mana lah dia katakan. Aedes tu ada hamzah tak? Sebenarnya saya ada hamzah ke tidak? Saya nak tanya. Ada ke tidak? Ada yang kata ada yang kata tak ada kan. Jadi sebenarnya dia tak ada dia tak ada hamzah. Pelik pula kan. Baik, saya bawakan satu lagi contoh perbandingan. Kalau tadi Aedes kan, hamzah tu tak ada. Sekarang ni saya bawakan perkataan ice cream. Eja ice cream, alif yasin kaf ra ya mim, ice cream. Ada tak huruf hamzah dia? Siapa tahu? Ada hamzah ke tak ada eja ice cream ni? Ada? Tak ada? Jawapan dia ada. Jawapan dia ada. Hamzah tu letaknya 3/4, 3 suku. Hamzah tu letaknya 3 suku huruf alif. Ada. Pelik lah. Murid ni kata apa? Ustaz, pelik lah Ustaz. Kita nak tahu ni hamzah ni ada, yang sana hamzah tu tak ada. Ice cream ada hamzah, Aedes ada hamzah. Kemudian kita nak eja audit. Alif, waw, dal, ya, ta. Ada hamzah ke tak ada eja audit ni? Jawapannya ada, Alif, hamzah, waw, dal, ya, ta. Dia sama juga hamzahnya letaknya 3/4. Kita pun confuse lama-lama. Murid-murid pun dia keliru, sebab dia kata saya tak ada satu ibarat kata garis panduan lah. Macam mana kita nak tahu dia ni ada hamzah tak ada hamzah? Rupa-rupanya dalam Jawi. Inilah yang saya nak kongsikan pada hari ini. Macam mana hamzah itu boleh dipadankan? Macam mana hamzah itu boleh ditulis? Rupa-rupanya dalam satu tajuk yang namanya diftong ni, diftong ni saya siapkanlah. Diftong. Minta maaf tulisan saya tak cantik, tapi alhamdulillah boleh dibaca. Diftong. Diftong ni dia adalah gabungan dua huruf vokal yang membentuk geluncuran. Jadi erti kata yang mudah senang macam inilah. Diftong ni adalah lambang bunyi lah. Kalau saya nak bagi kefahaman secara mudahnya, diftong ni lambang bunyinya, bunyi apa? Bunyi I, au, oi. Ada 3 tu kat belakang saya tu. Nampak tak tu? Tu. I, au, oi. Woi. I, au, oi. Baik, apa pentingnya I, au, oi ni? Macam mana kita nak tahu? Okey, sekarang ni saya ambil bunyi I dan juga bunyi oi. Au, I dengan au. Kita buatkan dalam bentuk mudahnya. Beginilah kesimpulan mudah, buat kesimpulan dia. I dengan au, kalau dia ini dia ini berada di awal. Awal apa agaknya? Awalnya ada 2. Satu awal suku kata, satu lagi awal kata dasar. Sekarang ni dalam tajuk diftong, dia ni awal apa? Awal asari. Kau biar betul. Awal asari. Mana ada awal asari? Ini di awal mana? Dia sebenarnya di awal kata dasar Awal KD. KD itu berarti kata dasar. Kalau yang sebelum ni kita belajar awal suku kata, akhir suku kata, sampai kat diftong ni dia dah tak ada kata suku kata dah. Dia pada kata dasar. Okey. I, au, anak panah, awal kata dasar sama dengan padankan hurufnya alif hamzah. Pada semua perkataan selagi mana bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, saya ulang, semua perkataan pada awal kata dasar bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris wajib dipadankan dengan alif hamzah. Syaratnya mesti berada di awal kata dasar. Baik. Awal kata dasar ni, I dengan au ini dia hanya boleh menerima bahasa Melayu and bahasa Inggeris only. Okay. BM and BI only. Arabic tak boleh. Arabic tak boleh. Jadi kita tengok contoh.
Kita mudahkan, kita tengok contoh. Contohnya macam mana? Baik, kita tengok dulu I dengan au. Contohnya apa ya? Kita nak mengeja aura. A-U-R-A. Aura. Aura. Aura ni adalah bahasa Melayu. Aura. Baik. Kita buatkan langkah 3 ni. Langkah ni memang saya tak padam tau dari awal. Sebab apa? Sebab saya nak ya, kita dalam proses belajar ni, kita ikut dia punya langkah-langkah ni ya, supaya kita lagi selamat. Sebab apa? Saya ulang balik semula. Sebab dalam Jawi Baharu, dia menuntut pada calon dalam orientasi peperiksaan hanya pada ejaan yang tepat sahaja yang ada markah. Dia bukan sekadar bunyi. Sekadar bunyi itu dulu-dulu cuman kutuun biak-biak. Saiki bi sorak kena, ya. Faham tak? Maknanya kalau ejaan dulu-dulu tu apa-apa je boleh, ya. Asal bunyi saja. Tulis Jawi asal bunyi, betul lah tu. Itu dulu, sekarang tak boleh. Okey, sekarang kita nak pakai ejaan yang tepat, kita kena buat ada 3 ya. Okey, kita ikut step lah. Ikut step. Step yang pertama, kita kena buat suku kata au. Okey, au. Kedua, ra. Aura. Ada 2 suku kata. Baik, kita tengok sekarang ni. Di awal suku kata ni, di awal kata dasar ini, dia ada A dengan U kan? A dengan U. Jadi A dengan U ini, kalau kita lihat di sini, dia dimulai padanannya mestilah dengan alif, hamzah. A dengan U. Kemudian kita ambil huruf U ni. U ini sebagai huruf waw, padanan dia. U untuk waw, R untuk ra, dan A untuk alif. Ya. Ini langkah yang kedua. Kita buat padanan huruf. Padanan hurufnya alif, hamzah, waw, ra, alif. Jadi jawapan dia, sifat dia boleh ke bersambung alif dengan waw? Tak boleh kan? Jadi jawapan dia alif, hamzah, waw, ra, alif. Itulah jawapan dia. Ya, aura. Ini bahasa Melayu kan? Kalau bahasa Inggeris boleh tak? Boleh, sebab dia kata apa? I dengan au ni boleh BM dengan BI. Jadi maknanya BI pun boleh. Ya, ingat balik BI, bahasa Inggeris ni ada 2 kan? Saya kata yang pertama pinjaman, yang kedua serapan. Ya, pinjaman dia tak semua ya. Pinjaman ni maknanya apa? Mudahnya bahasa Inggeris yang digunakan dalam bahasa Melayu, dan bahasa Melayu dia terima. Dan dia terima dan dia iktiraf. Itu namanya pinjam ya. Perkataan tulin. Tulin macam mana? Tulin bang. Tulin kan? Yang tulin betul-betul tulin, bukan yang tulin yang ni yang tulin betul-betul tulin ya. Korang faham ya? Kalau cakap tulin tu semua dah pandang kan. Ustaz ni. Ya, kalau yang tulin ni yang betul-betul tulin ya. Yang tulin contohnya apa? Standard, lagi apa? Normal. Itu semua adalah contoh perkataan yang perkataan bahasa Inggeris pinjaman yang digunakan dalam bahasa Melayu. Okey. Serapan pun ada ya bahasa Inggeris. Jadi kita tengok contoh untuk bahasa Inggeris, kita eja audio. Apa ya? Audit lah, audit. Audit. Tahu apa makna audit? Tahu tak? Audit apa maknanya? Audit. Audit tu maknanya ialah kira-kira. Kira-kira. Jadi kita sama. Kita ikut lagi langkah-langkahnya ni. Ya, perkongsian ilmu dengan saya ini ya, memang saya selalu buat begini ya. Sebab kita murid baru belajar ya. Ramai orang ya, ramai fesi, ramai juga pemudah cara, ramai guru-guru, mereka semua ada inovasi masing-masing. Ada cara masing-masing ya. Jadi ini adalah cara saya. Jadi kalau mudah dan boleh diikut, silakan ya. Yang penting dalam apa juga keadaan ya, kita tetap dengan ending yang sama, iaitu ejaan Jawi Baharu, ejaan yang tepat. Okey, kita tengok audit. Kita nak tengok ada alif hamzah ke tidak.
Baik, kita bina suku kata audit. Ada dua suku kata, au dengan dit. Baik, au ini dalam bahasa Inggeris. Ya, serapan bahasa Inggeris, audit. Au. Kalau au dimulai dengan au, dia kena buat apa? Padanannya alif hamzah. Okey, A-nya tu kena ada hamzah. U untuk waw. Okey, D untuk dal, I untuk ya, T untuk ta. Baik, kita gunakan padanan huruf ya. Langkah yang paling selamat, yang paling mudah sekali ialah menggunakan padanan huruf. Baik, padanan hurufnya kita dah selesaikan dah. Kemudian kita tengok line ketiga ni. Sambungan huruf, sifat huruf, sambungan huruf. Sebagai jawapan, alif, hamzah, waw, dal, ya, ta, audit. Dapat tak jawapan dia? Betul tak? InsyaAllah betul. Memang inilah dia jawapan yang tepat ya. Dan dia tepat, betul-betul tepat ni. Ya, kalau dalam peperiksaan ke dalam perusahaan jawi kita yang ada markah, dia cuma yang ada hamzah ni, hamzah dia pun ya, dia punya dawat pun nak habis dah. Ya, dawat merah ya. Saya belakanglah ya. Yang penting dia ini alif hamzah dan hamzahnya ini hendaklah letaknya /3/4. Sama juga dengan aura ni. Hamzahnya 3/4. Kalau kita letakkan hamzah tu bukan pada 3/4, kita suka hati kita je kita letak. Alah, tak apalah, yang penting ada hamzah kan. Kita letak hamzah di atas huruf alif. Betul ke salah? Walaupun ada hamzah, dia tak ada markah. Salah ya, tak ada markah. Ustaz, kejamnya Ustaz. Bukan soal kejam tak kejam. Sekarang ni kita belajar ikut kaedah. Ya, kaedahnya begitu, maka kita kena ikut. Sebab apa? Kedudukan hamzah ni nanti pada pertemuan yang seterusnya, ya, slot yang seterusnya, saya akan menerangkan pula kedudukan hamzah ni. Ya, ada hamzah yang duduknya di bawah huruf alif, ada hamzahnya di atas huruf alif, ada hamzahnya letaknya 3/4 huruf alif, ada hamzah yang diletakkan setara atau sejajar, dan ada juga hamzah yang berumah. Jadi kedudukan hamzah ni dia ada pada tempat-tempat tertentu. Jadi sekarang ini dalam tajuk diftong ini, hamzah dia wajibun, wajib, 100, ratus. Berapa ratus? Beratus-ratus tau. Letaknya hamzahnya 3/4. Apa? Wajib. Wajib letakkan 3/4. Kalau nak buat suka-suka hati ala ustaz, hamzah ustaz macam ni, itu pun mau kira ke ustaz? Alah, asal ada sudahlah. Dia pun buat audit macam ini. Alif waw dal ya ta. Dia buat macam ni. Rasa-rasanya lah kita nak bagi markah tak dalam exam. Kalau siapa yang buat macam ni, ini maknanya memang markahnya kosong macam apa en? Kosong macam endok. Kau tahu mana endok ke tak tahu? Apa tu endok? Endok tu apa? Saya pernah tanya kan dengan murid. Saya cakap, kau orang tahu tak kalau kosong ni, kosong macam endok? Tahu endok? Dia kata apa? Saya tahu ustaz. Apa endok? Dia kata endok tu sejenis anjing. Dia kata. Saya kata mabuk lah kau. Sebenarnya endok tu bukannya anjing. Bukan anjing ke ustaz? Kan dia bunyi dok-dok. Bukan. Endok tu maknanya telur. Telur dengan dok. Jauhnya ustaz. Endok tu bahasa Jawa. Ya. Endok. Dog tu bahasa Inggeris tu anjing, itu dog. Ini bukan dog. Ini endok. Endok. Kalau orang Jawa ni cakap tu kan rasanya macam penuh, rasanya penuh sepenuh hati. Apa tu endok? Kan rasa macam best kan? Endok. Apa ke? Alah, makan endok. Ya, jadi kalau cakap tu rasanya marem kan, puas lah. Ya, kalau kita nak cakap endok tu dalam bahasa Jawa, cakap biasa. Apa tu? Endok. Alah, gelinya lah keti aku. Jadi macam tak best kan. Jadi endok. Wah, ya, endok tu telur ya. Endok tu telur. Jadi kosong macam telur. Dapatlah kosong ni, ada kosong. Betul lah ustaz, ada hamzahnya. Tapi sebab apa? Dia tak ada markah, sebab hamzahnya diletakkan di setara ni, setara. Ya, dia setara ni dia dalam cerita lain nanti. Ya.
Kalau dia bahasa Inggeris, dia memang letaknya nanti 3/4. Wajibun, wajibun, wajib. Kau geram aku. Ya, wajib ya. Korang dalam tajuk diftong, ingat, letakkan hamzah mesti 3/4. Apa hukumnya? Wajib. Ustaz ni, hukum wajib pula. Kalau tak buat berdosa ke? Tak adalah berdosa. Kalau tak buat tu namanya tak ikut kaedah. Tak ikut kaedah. Kalau dalam Jawi Baru, markahnya tak ada. Ya, dalam periksa markahnya kosong, macam endok. Ya, jadi kau nak markah kosong ke nak markah penuh? Nak markah penuh kan? Nak markah penuh ikut macam yang saya tunjuk. Okey, baik. Apa perkataan lain? Perkataan lain. Saya sebutlah satu-satu ya. Contohnya kalau yang diawal dengan air. Lagi I sing. Lagi ice cream, ice. Lagi dan lain-lain lagi lah. Fikirlah sendiri ya. Kemudian yang kedua, kalau au di awal. Au apa contohnya? Au. Tak adalah ya. Contohnya ialah audit, aura, autonomi, autograf, audio, automatik, wa ghairu bizalika dan lain-lain banyak lagi lah ya. Cuma saya nak ingatkan, dia hanya bahasa Melayu and bahasa Inggeris only. Bahasa Arab tak boleh. Siapa buat bahasa Arab, aku cekik nanti. Anak orang ustaz, jangan cekik ustaz, berdosa. Ya. Okey, baik. Contoh ya, saya dah buat ni BM dengan BI. Kalaulah andai kata ya, adalah perkataan ini. A-U-R-A-T. Apa bunyinya ni? Aurat. Sebelum kita nak jawikan, kita kena kenal pasti dulu. Ini perkataan ni daripada perkataan datangnya daripada bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Arab. Jadi kalau aurat ni, kalau kita dah tahu ini daripada perkataan bahasa apa, kita dah boleh jawab sebenarnya. Sebab kita punya cara nak menjawikan, kita menggunakan apa? Menggunakan padanan huruf. Jadi aurat ini, saya nak tanya, aurat ini bahasa Melayu ke? Bahasa Melayu ke? Bukan. Aurat ini daripada bahasa Arab. Bahasa Arab boleh ke? Tak boleh. Jadi kalau tak boleh, jangan diletakkan hamzah. Lagipun aurat ini adalah perkataan daripada bahasa Arab. Jadi kalau dia bahasa Arab, dia tak boleh. Ya. Bahasa Arab tak boleh. Janganlah pula nak eja aurat alif, hamzah, waw, rota. Tak boleh ya. Nampak aja bahasa Arab, kita tinggalkan. Tak boleh ya. Sebab dalam diftong ini, dia hanya mengiktiraf ejaan bahasa Melayu and English only. Bahasa Arab terkecuali. Ya. Baik. I dan au sahaja tau. Oi tak ada. Ya, oi tak ada. I dengan au sahaja. Jadi itulah cara dia. Macam mana kita nak kenal pasti huruf hamzah ini boleh ditulis. Baik, ya. Ada juga hamzah yang boleh ditulis dengan sebab lain ya, dengan sebab lain. Tetapi itu dalam tajuk yang lain nanti ya, sebab kita ada lagi tajuk-tajuk yang lain yang berkaitan dengan hamzah. Tetapi saya pada kali ini saya cuma nak menerangkan basicnya sahaja. Macam mana hamzah itu boleh ditulis, boleh dibuat ya. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada ya. Kalau tak ada apa nak tanya, baik ya, saya mengharapkan ya dengan perkongsian ini ya, ianya menjadi nilai tambah lah ya, kefahaman kita dalam ejaan Jawi yang dinamakan Jawi Baharu ini ya, dalam penulisan kita. Mudah-mudahan kita punya penulisan hari ini dan seterusnya akan bertambah baik ya, dengan mengikut kaedah-kaedah dan juga teknik-teknik yang saya ajarkan lah ya. Dan kita buat kesimpulan akhirnya diftong ni adalah satu
gabungan dua huruf vokal yang membentuk geluncuran. Geluncuran ni dalam arti mudah cakap, dia adalah diftong adalah lambang bunyi, iaitu bunyi I, au dan oi. I, au dan oi ini nama I dan au, syaratnya kalau dia di awal kata dasar sama dengan padanannya mesti alif dengan hamzah. Dan I dengan au ini, yang alif hamzah ini hanya boleh dibuat pada perkataan yang datangnya daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Ya, dalam tajuk diftong ini juga, kalau kita panjangkan lagi sedikit, sebenarnya dia ada cara-cara menjauhikan perkataan yang mengandungi diftong, yang mengandungi I ataupun au ataupun oi, yang letaknya di tengah ataupun di akhir. Ya, yang kita bincangkan ini hanya yang di awal sahaja. Kenapa Ustaz tak cakap yang di tengah dengan yang di akhir? Sebab yang di tengah dengan yang di akhir ini, dia tidak ada masalah apa-apa pun. Ya, tak ada masalah sebenarnya. Kalau selagi mana kita mengikut langkah yang 3 ni, ya 1, 2, 3 ni, dia tidak ada masalah. Nak apa dia? Nak contoh. Oh, ingatkan dah nak habis tadi. Nak contoh. Tak apalah, saya bagilah beberapa contoh ya. Contoh. Kalau huruf I itu yang berada di tengah, ya, macam mana cara kita nak menjauhikan? Kalau I itu berada di hujung, macam mana kita nak menjauhikan? Kita menggunakan sahaja padanan huruf. Contoh, ya. Kalau I ini duduknya di tengah, ya, contohnya Kailan. K-A-I-L-A-N. Kailan. Dia ada di sini. Kailan. Baik. 1, 2, 3. Kita binakan suku kata di sini. Baik, Kailan. Ya, asalnya ini di tengah kan. Bila kita bina suku kata ni, okeylah, dia maknanya dia di hujung sinilah. Ya, tapi ini dalam tajuk diftong. Diftong ini I yang ini AI di sini dia letaknya di tengah ya. Macam mana cara jauhikan? Guna padanan huruf. Ya, tengok langkah pertama dah selesai. Tengok langkah kedua, padanan huruf. K untuk apa? Kaf. A alif. I untuk ya. L untuk lam. N untuk nun. Alifnya mana? Alifnya ini, bila kita dah buat suku kata, dia ada KWK, apa kena buat? Kita kena pangkahkan huruf A tu. Jadi A-nya mati lah. Bila A-nya mati, dia tak boleh ditulis. Jadi kita terus pada jawapan yang ketiga, sambungan hurufnya. Eja, Kailan, Kaf, Alif, Lam, Kaf, Alif, Ya, Lam, Nun. Kailan. Begitu kan? Kalau ini kalau dia duduknya di tengah. Kalau dia duduk di akhir, boleh tak? Ada juga duduk di akhir. Ya, I duduk di akhir. Ada. Baik, macam mana contohnya? Baik ya. Saya bagi contoh. Contohnya apa ya? Boleh tak bagi contoh satu? Tapai, sampai. Apa? Okey. Dia kata selesai. S-I selesai. Okey. Tengok di hujung tu. Ya, kita buatkan langkahnya 3 juga. Selesai. Macam nak habis je selesai ni. Okey, selesai. Baik, selesai. Kita nak selesaikan ejaan ini, kita tengok dulu. Yang langkah yang kedua kita kena buat apa? Kita kena buat padanan huruf. Tapi tengok I-nya kat sini. Kita dah belajar ni. I ni dia ada 2 bunyi. I pepet dengan I taling. Sekarang ni I-nya I apa? Selesai. I apa? I pepet. I pepet dia kena gugurkan. Mati kau. Habis. Apa yang tinggal? Huruf S untuk sin. Padanan hurufnya. L untuk lam. S untuk sin. A untuk alif. I untuk ya. Jadi, kita terus saja sambungkan. Selesai. Selesai. Kalau au, sama juga. Ya. Contohnya apa? Kalau au di tengah, contohnya sauna. S-A-U-N-A. Sauna. Di tengah. Sin, alif, waw, nun, alif. Kalau di akhir, kalau. K-A-L-A-U. Ada di hujung ni kan? Kalau. Kaf, alif, lam, alif, waw. Baik. Dia tidak ada masalah ya. Kalau dia
I atau au yang duduk di tengah atau di akhir, dia tak ada masalah. Syaratnya dia mesti menggunakan padanan huruf. Dia tak ada masalah ya. Yang penting langkah jauh itu dipatuhilah. Jadi terima kasih ya pada semua. Mudah-mudahan perkongsian ini mendatangkan manfaat. Saya mohon maaf ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pelajaran kita yang seterusnya, perkongsian kita yang seterusnya dalam tajuk yang lain, yang mana kita akan terus pada ejaan-ejaan yang lagi mencabar lah ya, tajuk yang lagi mencabar. Dan sebelum saya mengakhiri dan juga menangguhkan program ini, ya, saya mohon maaf sekali lagi. Doakan mudah-mudahan saya diberikan kekuatan ya oleh Allah SWT untuk meneruskan program ini. Dan saya tangguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.